Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm. وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik untuk kita menyambung lagi pada malam ini daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi Alal Hudhudi pada perbincangan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti pada muka yang ke-90 pada kalam Muhasyi yalzamu minhu wujudul kainat. Ini nak mensyarahkan pada kalam syarih qawluhu au bitta'lili au bittab'i. Jadi kita baca dulu pada tepi tu, pada hasyiah tepi tu, pada kalam syarih wa qawluhu au bitta'lil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qawluhu aw bitta'lili aw bittab'i hadha aydan yata'allaqu biijadi syai'in ay wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala ijadu syai'in minal alami bitta'lili au bittab'i. Dan kalam musannif au bitta'lil au bittab'i, mustahil wujudnya sesuatu daripada alam ini secara ta'lil, berlaku dengan ilah ma'lul, ataupun bittab'i, atau berlaku secara tabiat. Hadha aidan, ini juga yata'allaku bitta'lil ini. Au bitta'lil ini bertakluk dengan apa? Biijad, dengan kalam syarih sebelum itu. Biijadi syai'in. Ijadi syai'in bitta'lil. Takdir kalam macam mana? Ay wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala. Dan daripada perkara yang mustahil pada hak Allah ialah ijadu syai'in minal alami bitta'lil. Jadi ba haraf ja ini bertakluk dengan ijad, mengadakan sesuatu daripada alam dengan cara ta'lil ataupun secara tabiat. Okey. Apa maknanya? Wa ma'na dhalika, dan makna demikian itu kalam itu ayyakuna wujuduhu, bahawa adalah wujud Tuhan itu yalzamu minhu, lazim daripada ada Tuhan, wujudul kainati, lazim daripada adanya Tuhan ada alam ini. Bukan Tuhan mengada, tapi berlazimang. Bila ada Tuhan tentu ada makhluk, bila ada pencipta tentu ada yang dicipta, bila ada pembuat tentu ada benda yang dibuat. Okay, jadi berlaku tu secara berlaziman, bukan dengan makna Tuhan buat dan cipta, tapi jadi sendiri panggil. Jadi sendiri secara berlaziman. Okay. Yalzamu minhu wujudul kainati kaluzumil ma'luli li'illatihi. Sama seperti berlaziman antara ma'lul dengan ilahnya, musabbab dengan sebabnya, wal matbu'i, dan perkara yang ditabiatkan li tabi'atihi, bagi tabiatnya.
Jadi berlaku berlaziman tersebut secara langsung itu seumpama lazimnya ma'lul kepada illah. Kita kata harakatu al-isbi' dengan harakatu al-khatam. Jadi gerak jari dengan gerak cincin. Jadi gerak jari ni orang panggil apa? Orang panggil illah. Khatam ni panggil apa? Panggil ma'lul. Jadi gerak jari ini sebab kepada bergeraknya cincin. Nak faham illah ma'lul ni bukan i'tiqad ni jadi nak terang, nak hurai dulu apa maksud istilah tu. Jadi gerak jari itu ialah illah kepada bergerak cincin. Bila jari bergerak, maka cincin turut tergerak. Cincin turut tergerak. Maka tergerak cincin itu dengan sebab kita menggerakkan jari. Jadi gerak jari itu illah kepada gerak cincin. Okay, boleh. Jadi adakah di sana ada kita kata perkara yang menengahi? Dia secara kita panggil sekaligus, langsung. Geraknya jari, maka geraklah cincin sebab cincin ada di jari. Gitu Dan seperti matbu' dengan tabiatnya. Perkara yang ditabiatkan dengan tabiatnya. Ada tabiat tersebut, maka ada matbu'. Nampak tak? Ada tabiat tersebut, ada matbu'. Bukan makna tabiat itu menghendakkan. Bukan. Dia ada dengan secara sendiri dan secara berlaziman. Bila ada api setuh dengan kertas kering, terbakar. Berlaku kebakaran dipanggil. Jadi tabiat itu adanya bersentuhan itu langsung menyebabkan berlakunya kebakaran. Okey. Mithalul illati. Itu nak faham dulu. Kemudian nanti di manakah illah ma'lul ni dalam konsep ataupun yang cuba nak diterangkan berkaitan sifat Tuhan, dia akan sebut lagi. Mithalul illati 'indal qailina biha. Contoh illah di sisi golongan yang berpandangan, yang beriktikad, yang berkata dengan pandangan illah. Makna golongan falsafah ni menganggap alam ini adanya ikut turut ada Tuhan. Ikut turut ada Tuhan. Bukan Tuhan mengadakan daripada tak ada pada ada. Dia ada dengan adanya Tuhan. Maksud gitu. Dia ada dengan adanya Tuhan. Sebab itu mereka menganggap anasirul arba'ah dengan al-anasir awaliyah ini. Hayula itu dianggap sebagai qadim. Nampak tak? Dianggap qadim. Dia unsur-unsur alam ni dianggap sebagai qadim. Di sisi falsafah, benda itu alam ni qadim. Yang dimaksudkan ialah unsur yang menciptakan alam tu. Nampak tak? Dia ada dengan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mithalul illati 'indal qailina biha qabbahahumullahu ta'ala. Allah menghinakan mereka. Contoh apa? Harakatul isbi'i fa innaha illatun. Dia itu menjadi illah li harakatil khatami. Illah kepada geraknya cincin. Fayalzamu min harakati al-isbi'. Maka lazim daripada geraknya jari. Harakatu jadi fa'il kepada yalzamu. Lazim daripada geraknya jari oleh geraknya khatam, geraknya cincin. Okey, itu nak faham istilah apa makna kefahaman illah ma'lul tu berlaku. Macam mana berlaku dengan illiyah tu, apa maksud dia. Bukan nak kata hak tu pada Tuhan. Ni bukan cerita bab Tuhan ni. Bukan cerita bab jari dengan cicing. Tapi hak nak kat lagi, di mana tu? Alam ni berlaku, sesuatu ni berlaku, dengan Tuhan tu dikira sebagai ilah, alam ni jadi maklul dia. Itu dia. Okay? Sebab itu ada juga orang salah faham bila tidak faham betul. Kita akan ambil contoh tu. Ambil contoh gerak jari, gerak cicing. Okey, soalan nak tanya tak? Nak tanya. Apa hukum
Dia kata orang kata ilah ni kafir. Dengan ijma' ulama' tak ada khilaf. Orang yang mengatakan bahawa berlaku syariat ilah maklum ni kafir. Dengan ijma' ulama' tak ada khilaf. Apa hukum orang kata jari dia gerak jari itu turut bergerak. Cincin itu turut bergerak dengan gerak jari. Tapi kudrat menggerakkan jari itu Tuhan berilah. Kudrat menggerakkan jari itu Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala bagi. Tapi kita yang menggerakkan dengan kudrat yang Tuhan bagi. Ini bukan nak suruh pegang ni. Ini soalan. Ataupun kita panggil isu lah. Isu persoalan yang cuba nak kita bangkitkan. Jadi kata, gerak jari, kita gerak. Maka cincin itu turut bergerak dengan sebab kita gerak jari. Orang tu jadi kafir tak? Banyak kadang-kadang kita dengar orang yang kata jari dia, cincin tu bergerak ikut turut dengan gerak jari, dia kata orang ni kafir. Sepakat dengan ulama'. Contoh lain lagi apa? Kalau basikal, kita ada pedal kayuh kan? Kita menggerakkan pedal kan? Tayar bergerak dengan gerak kita tu. Dia kata kita kayuh. Tayar gerak ikut turut gerak. Jadi tayar ikut turut gerak dengan kita menggerak kayuh hang tu. Apa hukum? Kafir ke tak kafir orang kata macam tu? Kafir ke tidak kafir? Apa lagi? Contoh lain. Jam tangan. Saya tak ada pakai jam tangan ni. Orang yang pakai jam tangan. Ikutlah belah kanan, belah kiri. Itu masalah pembicaraan fiqh pula perlu. Jadi, dia pakai jam tangan. Dia menggerakkan tangan dia. Maka jam itu ikut turut bergerak dengan gerak tangan. Apa hukum kata gitu? Bukan kata saja i'tikad. I'tikad bahawa jam tangan itu tergerak dengan sebab geraknya tangan. Ikut turut bergerak dengan gerak tangan. Jadi apa hukum dia? Kita buka soalan. Kalau ingat balik kita akan jawab nanti. Nak tunggu jawapan dulu. Okey. Habis. Itu contoh ilah ma'lul. Wa mithalu tabi'ati. Contoh tabiat pula. Sekarang ni nak faham apa istilah kita guna al-matbu' dengan tabi'ah. Al-illah dengan ma'lul. Al-illiyah at-tabi'iyah. Jadi, apakah pemahaman tu? Nak faham situ dulu. Wa mithalu tabi'ati 'inda al-qailina biha. Dan contoh tabi'ah di sisi orang yang berkata, yang berpegang dengannya, dia kata apa? An-naru. Ialah contohnya ialah mithalu an-naru, ialah api. Situ. Titik situlah maksudnya. Koma situ. Fa innaha tabi'atun. Api itu satu tabiat. Kita kata satu kekuatan lah, satu tabiat, satu ada dia punya kita panggil apa, khasiat ataupun tabiat dia. Tabiat api tu. Fa innaha tabi'atun tu'athiru fil ihraqi, yang memberi kesan pada membakar. Memberi kesan pada membakar. Dia yang menyebabkan berlaku kebakaran. Berlakunya terbakar. Lakin tetapi idza wujidat syurutuha, apabila ada syarat-syaratnya. Dia terbakar itu akan hasil apabila cukup syarat. Ialah api itu dia membakar. Tapi nak boleh berlaku kebakaran itu kena cukup syarat. Dia bergantung kepada wujudus syuruti wa intifa'il mawani'i. Ada syarat-syaratnya. Apa dia? Wa huwa mumassatuha. Mumassatuha, iaitu bersentuhan api lil hatabi, bagi kayu api. Contoh je lah kayu api ni contoh je. Masalah sebagai contoh. Wa huwa mumassatuha idza wujidat syurutuha wantafa. Jadi sini atau situ idza wujidat
syurutuha wantafa mani'uha. Dia akan berlaku apabila didapati syarat dan ternafi mani'nya. Wa huwal balalu, iaitu basah. Kalau kayu api basah pun kebakaran tak akan berlaku juga walaupun kayu api basah menyentuh api, kecuali api kuat betul-betul. Nampak tak? Tapi secara kalau api biasa saja tak terbakarlah. Kalau sesuatu yang menyentuhnya itu lembab, basah. Okey. Wa hadha huwal farqu bainaha. Dan inilah beza antara bainaha bainat tabi'ah wa bainal illati, dan di antara illah. Ini beza antara tabi'ah dan juga illah. Idzil illatu, kerana apa? Kerana illah itu la yatawaqqafu ta'thiruha, tidak terhenti ta'thirnya, memberi kesannya illah itu ala syai'in, ke atas sesuatu, bi khilafit tabi'ati, berlainan dengan tabiat. Berlainan dengan tabiat. Tabiat untuk berlakunya kesan tersebut, ta'thir tersebut, dia mesti ada cukup syarat dan juga ternafi mani'. Okey. Berhenti situ dulu. Okey, kita baca dalam hasyiah. Tak ada orang jawab soalan tadi tu. Okey. Rasa dah kalau ada dalam ni. Ada dah soalan, ada jawab dah. Nanti kita tengok balik boleh lagi jawab tu. Peluang masih terbuka. Tapi tak ada hadiah nak beri ni. Okey. Qauluhu, yalzamu minhu wujudul kainati ila akhirih. Lazim daripadanya ada kainat ini, ada makhluk ini. Mana ni? Yalzamu minhu wujudul kainat. Ini dia kata lazim daripadanya wujud kainat. Okey. An yakuna wujuduhu yalzamu minhu wujudul kainat. Ada Tuhan itu, lazim daripada ada Tuhan itu ada kainat ini. Ay yansha'u anhu wujudul kainat. Melahirkan dan menyebabkan daripada ada Tuhan itu oleh adanya kainat. Bila ada Tuhan, langsung ada kainat. Min ghairi an yakuna lahu iradatun. Tanpa ada bagi Tuhan itu iradat. Wa ikhtiyarun, dan tak ada ikhtiar, tak ada pilihan. Tuhan tak ada iradat, tak ada pilihan nak buat. Lam yakul lahu iradatun wa ikhtiyarun fihi, padanya, pada wujud kainat tu. Ada sendiri, bukan Tuhan buat, bukan Tuhan nak. Itu maksud dia. Kainat ni faham lah. Anak tertengok satu video YouTube Muhammad Syamsuddin tu, Wahabi yang terkenal memotong-motong video ulama-ulama kita. Dia pun buat video yang mana ulasan dan juga dia punya video tu tak ada ilmiah langsung, sekadar ketawa, kutuk dan penghinaan gitu je. Dia boleh tak kata pada masalah kainat ni dikritik perkataan kainat. Kainat ni dia kata dah sebab Asy'ariyah menganggap kainat ni baharu kan, selain pada Tuhan. Dia kata mana boleh gitu. Allah kan termasuk pada kainat. Kanallah wa lam yakun syai'un. Kanallah. Jadi Allah kain. Allah ini kain. Jadi ulama kita guna istilah kainat itu. Kita fahamlah kainat itu ialah selain Tuhan. Kena kepada makhluk. Makhluk itu kainat. Dia pun nak kritik pada penggunaan Asy'ariyah menggunakan kainat dengan makna makhluk. Dia kata ini salah ni. Hadis sebutkan Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Ni kan Allah. Jadi Allah kain. Allahu Akbar. Jadi maknanya sifat kita kata nak kata bodoh kan tu sangat. Dak cerdik ni bukan di kalangan orang hok bukan bahasa Arab pun. Hok bahasa Arab pun ada juga perangai gitu. Jadi bersyukurlah Allah Ta'ala beri kita akal yang bersih, akal yang boleh faham. Jadi kita tak boleh mikir kata mana ni. Dia betul lah, memang ada kalau orang yang tak tahu asal ilmu, memang dia akan terima bulat-bulat.
hadis sebutkan Allah walam yakun syai'un ma'ahu. Jadi kana, maka Allah tu kainun. Maka bila kata kainat itu selain pada Allah, tak betul sebab Allah tu kainun. Memang kata dia. Tapi orang tak sebut kainat tu kepada Tuhan. Lagi pula itu istilah. Bahawa adakah boleh kita nak menisbahkan nama dan juga sifat Tuhan benda yang Tuhan tak sifat kan? Sekarang ni dia telah mensifatkan Tuhan dengan sifat atau penamaan yang kain dengan maksud tadi lah. Dah boleh kata gitu. Sifat Tuhan itu kain. Ini kadang ni pada maknanya orang Arab sendiri tak faham bahasa Arab. Orang Arab dia tu tak faham bahasa Arab. Sebab itu pentingnya. Tak. Dia kadang benda ni, ilmu ni tak kira Arab, tak kira ajam. Bila Tuhan tak buka ilmu tu, orang Arab pun jadi tak faham juga. Jadi kita biasa dengar istilah kainat ni, faham kainat ni merujuk kepada makhluk selain pada Tuhan. Sebab itu setengah-setengah pada hasyiah kainat dijelaskan. Kainat maksud apa? Al-alam. Alam keseluruhan tu orang panggil kainat belaka. Okey. Wa ikhtiyarun fi. Wa qawluhu kaluzumil ma'lum ila akhirih. Apa maksud? Luzumul ma'lum li'illatihi. Katanya luzumul ma'lumi li'illatihi aqliyun. Lazimnya maklul bagi illah, perkaitan maklul dengan illah itu, lazim maklul dengan illah itu amrun aqli. Itu termasuk dalam perkara hukum akal. Makna apa? Bila ada illah, ada maklul, hak ni akal tak boleh nak tolak. Ini termasuk daripada perkara akli. Wal matbu'i ay waluzumul matbu'i li tabi'atihi adiyun. Adapun berlaziman matbu' dengan tabiat, ini perkara adi, hukum adat. Makna api membakar apabila ada syarat bersentuhan dan tidak basah. Okey, syarat-syarat dan juga mawani' ini, itu dipanggil berlaku secara hukum tabiat kan? Hak ni hukum ni, ikatan ni termasuk dalam hukum adi, hukum adat. Adapun perkaitan dan berlaziman antara illah dan maklul, ini termasuk pada hukum akal. Nampak tu? Okey. Fayalzamu min harakatil isbi'i harakatul khatami. Lazim daripada harakat asbu'. Boleh baca asbu', boleh baca banyak. Boleh baca asbu'i, asbi'i, isbi'i. Okey. Lazim daripada geraknya jari oleh geraknya cincin. Ay bihaitsu yakunul isba'u mu'athiran fi taharrukil khatami. Sekira-kira jadilah jari itu memberi kesan pada bergeraknya cincin. Itu maksud dia. Itu maksud berlazimang tu. Antara gerak jari, gerak cincin tu makna gerak jari itu memberi kesan kepada gerak cincin. Walaisal muradu mutlaqal luzumi. Bukan maksud berlazimang tu mutlaq luzum. Mutlaq luzum dengan maksud apa? Dengan maksud adami, bimakna adami limfikaki, dengan maksud tidak bercerai tanggal. Bukan maksud tu. Bukan maksudnya luzum harakah al-khatam li harakatil isbi' tadi bukan dengan maksud tak bercerai tanggal, tapi dengan maksud harakah isbi' itu gerak jari memberi kesan pada gerak cincin. Lianna dhalika mawjudun fil jauhari wal aradi. Kerana luzum dengan makna adamun fikak itu telah ada pada jauhar dengan arad. Tidak bercerai tanggal. Itu maksud luzum, mutlaqul luzum. Luzum dengan maksud adamun fikak ni. Wak ni ada, wak ni kita tak nafi wak ni. Berlaziman dengan makna adamun infikak ni tidak dinafikan. Sebab mana contoh? Dia kata contoh antara jauhar dengan arad. Itu berlazimah tu. Fa innahu yalzamu min wujudil awwali
wujudus tsani, lazim daripada ada yang pertama. Mana? Adanya jauhar, bahawa adanya arak. Bila ada jauhar, adalah arak. Sifat yang ada pada diri jauhar tadi. Itu lazim kan? Bukan lazim itu maksudnya. Maka fayalzamu an yakuna illatan fih. Maka jadi lazimlah bahawa jauhar itu illah. Yalzamu min wujul awal. Jauhar itu illah. Yakunul jauhar ni. Yakunul jauhar illatan fi. Jadi illah kepada wujudnya arak. Kalau kita kata gitu makna lazim daripada ada jauhar, ada arak. Dengan maksud jauhar itu jadi illah kepada arak. Betul ke? Wala qaila bihi. Orang tak ada orang kata gitu. Wala qaila bihi. Tidak ada yang berkata dengannya. Mana? Dengan bahawa jauhar itu illah kepada arak. Sebab itu dia jaga tadi. Makna lazim tu dengan maksud beri kesan, bukan makna belazimah adamu infikat gitu. Nampak tak walhasil khulasah masalahnya anna harakatal khatami indahum, gerak cincin di sisi mereka, di sisi ahli falsafah ni lah orang berkata pandangan ini, nasyiatun an harakati al-isbi'i, dia lahir berlaku dengan sebab gerak jari, lazimatun laha, dan melazimi baginya. Wa amma indana, itu pandangan di sisi golongan mengatakan berlaku dengan illah. Berlaku dengan illah. Jadi waktu pandangan falsafah lah. Lazim daripadanya. Wa indana, dan di sisi kita, fal mujidu likullin, yang mengadakan bagi setiap satu minal harakataini, daripada dua gerak tu, huwallahu ta'ala, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, sekarang ni tengok. Dia bahas pada contoh gerak jari, gerak cincin. Ni ada Muhammad Naim kata wa man yaqul bil tabi'i aw bil illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah wa man yaqul bi quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Dalam kharidah kan. Jadi tak jawab gitu, jawab dengan matang, bik matang tu umum sangat. Umar kata dia termasuk dalam golongan mengatakan Allah beri kudrat pada sesuatu dan sesuatu itu memberi kesan. Kalau ikut kelas syarih kata mereka fasik dan mubtadi' serta rajihnya tak kufur. Jadi kena faham molek ni. Sekarang ni masalah perbincangan tentang illah maklum ni pada nak mengatakan alam ini, Allah ini illah kepada wujud alam. Alam ini berlaku bukan Tuhan buat, bukan kehendak Tuhan, tapi ada sendiri, ada berlazimang seperti mana berlazimang illah dengan maklum. Hak tu kufur tu, hak kufur tu. Okay. Sekarang ni pada masalah hak kata je gerak jari dengan gerak cincin. Kalau orang tu kafir memang selesai dah, dia tak percaya ke Tuhan. Orang Islam kata gitu. Lepas tu kalau kita usul lagi, kita tanya, dah gerak jari tu siapa? Siapa yang memberi kekuatan? Gerak jari tu Tuhan beri kudrat untuk kita gerak. Allah Ta'ala juga beri kekuatan untuk kita gerak. Hak tu masuk dalam kategori tadi. Kategori mana? Ba'du jahalatil al-awam. Ba'du jahalatil awam. Sebahagian pada orang awam, ataupun kita kata pandangan ini juga pandangan Mu'tazilah. Pandangan Mu'tazilah. Kita sambung balik, kita tunggu untuk jawab azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله
La haula wala حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله La ilaha Allahumma salli. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Salat. Okey, kita sambung balik tadi. Jadi berkaitan dengan perbincangan gerak gari, gerak cincin tadi kan. Maka hak ulama bincangkan dalam masalah ini ialah yang menjadi kufur itu apabila seseorang itu atau perbincangan, konteks perbincangan ini ialah nak cerita bahawa Tuhan itu elah kepada wujud alam. Itu fokusnya. Kemudian hak isu lain itu, adakah perbuatan kita yang buat ataupun Allah memberi kekuatan, kudrat kepada kita, maka dengan kekuatan yang Tuhan buat itu, maka kita sendiri buat juga. Pandangan Mu'tazilah gitulah. Nampak tak? Kita yang buat. Maka gerak jari, kita yang buat tapi dengan kudrat yang Tuhan bagi. Kemudian, bila di jari itu ada cincin, maka tergerak sendiri cincin. Dengan sebab gerak jari. Orang ni kufur ke tak ni? Orang ni tak kufur, orang kata gini. Kufur kat mana? Kalau gerak jari dia pun, dia kata dia buat, tapi dengan kudrat hak Tuhan bagi. Dok kufur dah. Maka benda hak ada di jari pun, lagilah. Sekarang ni bukan nak kata itu bukan akidah yang betul. Itu bukan akidah ahli sunnah tu. Tapi jangan senang nak mengkufurkan orang. Jangan senang-senang kita nak mengkufurkan orang. Siapa yang kata cincin di jarinya bergerak sendiri dengan sebab dia menggerakkan jari, orang itu kufur dengan sepakat ulama, keluar daripada Islam, kekal dalam neraka. Aduh, berat benar gitu. Ini kata kita orang panggil zahiriyah. Ini pemahaman zahiriyah dalam nas ulama ni. Dia pegang secara zahir nas ulama tanpa faham apa maksud yang nak. Ni berlaku ni dah kita dengar lah daripada beberapa orang asatizah dan juga setengah orang mengajar. Gigi hura. Yang kata siapa yang kata cincinnya bergerak dengan ikut turut dengan gerak jarinya. Gitu. Ikut turut dengan gerak jarinya. Maka orang itu kafir. Sepakat ulama. Kekal dalam neraka. Nampak tak? Na'udzubillah. Nampak? Jadi waktu tak kena sangat tu. Tak kena sangat. Kalau di sisi orang hak kata jari dia gerak dengan kekuatan hak ada pada dia tapi Tuhan buat pun tak jadi kufur. Dah kalau orang hak jari tu, lagi-lagilah. Ini pandangan ni bukan pandangan ahli sunnah ni hak kata gini. Yang kata bergerak dengan sebab jari kita gerak ikut turut. Itu bukan ahli sunnah tu, waktu Mu'tazilah tu. Tapi pandangan itu pandangan yang tidak sampai kepada kufur tapi salah. Salah, fasik dan mubtadi' berdosa lah tu. Sebab keluar daripada pandangan ahli sunnah wal jamaah. Di sisi prinsip dia panggil kaedah Mu'tazilah dia panggil berlaku perkara itu secara tawallud, beranak, secara tawallud beranak. Jadi dengan sebab gerak jari beranak gerak cicing tergerak. Dengan sebab kita kayuh basikal maka bergerak tayar. Dengan sebab kita pusing anak kucing, maka terbuka kucing. Dengan sebab kita gerak tangan, maka bergerak bergerak Allahumma salli ala Muhammad, jam yang ada di tangan. Itu hasil dengan tawallud. Pandangan ini pandangan salah lah. Pandangan salah. Antara yang yang mengatakan ini Mu'tazilah lah ni.
Tapi tidak sampai kepada kufur apabila dia masih menyandarkan bahawa tangan dia bergerak, kekuatan dia mengayuh dan seumpama itu dengan kudrat yang Tuhan beri. Dengan kekuatan, dengan kudrat yang Tuhan beri. Tawallud. Betul lah. Tawallud. Beranak. Dengan berlaku secara, dia panggil apa? Kalau kita panggil momentum. Gerakan momentum tak? Dia ada lantunan tu. Kalau tendang bola. Bola kita tendang. Tendangan yang kaki kita menyentuh bola. Hak pertama tu je yang kita buat secara langsung. Mubasyarah. Hak lain tu beranak. Dia akan bergerak. Siapa buat tu? Siapa buat tu? Di sisi ahli sunnah, hak tu Tuhan buat juga. Di sisi Mu'tazilah, kita buat secara langsung yang pertama, hak yang kedua bergerak tu dipanggil tawallud, beranak daripada hak kita buat ni. Bukan Tuhan buat tu. Makna nisbah tak nafi lah. Makna kalau kata nafi Tuhan buat juga tu lain cerita. Kalau kata dia nafi sekarang ni, secara umum orang tak nafi, tapi orang cakap bahawa bila gerak jari tu, maka geraklah sekali cicing. Sekadar tu cakap tu, kalau i'tikad sebegitu, dia tidak lagi bawa kepada kufur. Tidak lagi bawa kepada kufur. Yang silap faham kan? Sebab kita duduk tengok ni lah, pada perbincangan ilah ma'lul ni, kita tak lihat ulama bincang daripada sudut mana ni. Nak bincang daripada sudut mana ni, tentang apa ni. Jadi pun, dia buat contoh, gerak jari, gerak cincin. Tiba-tiba dia kata, orang yang kata gerak jari, gerak cincin ikut turut dengan gerak jari ni kufur, sepakat ulama keluar pada Islam. Tak kena tu. Situ tak kena tu. Di situ tak kena. Jadi ini sebab berlakulah bahawa lama dah ni. Kecoh, jadi anak tanya. Antara hak nak tanyanya, ada rekod dalam kuliah Baba Ismail Sepanjang di Masjid Uniza tanya. Baba Ismail pun kata tak kufur. Lepas tu apa nama ni, Podek Khasok mari pun kita tanya juga. Dia pun cakap tak. Dia orang hak betul-betul faham akidah dengan faham betul ni. Dia tak kata ini kata Mu'tazilah ini. Kata gitu Mu'tazilah, dia kata kufur. Nampak? Jadi dia bukan sekadar dia ambil harfiah nas, tapi dia faham maghza. Dia faham maqasid daripada nas tu. Bukan ambil pada ni ilah maklum. Ambil contoh habis kata gini, tak boleh kata ni kufur ni. Tak kena gitu bukan senang-senang nak kufur dan kafirkan orang ni. Okey. Di sisi ahli sunnah, kita tadi cerita berkaitan apa yang bukan pegangan ahli sunnah lah. Dah di sisi pegangan ahli sunnah kawan ya. Fal mujidu likullin minal harakataini huwa Allah. Okay. Di sisi ahli sunnah, gerak jari ni pun Tuhan buat. Sebabnya kita gerak lah. Kita dengan diperlakukan perbuatan itu pada kita. Tapi pencipta perbuatan tu, makna Allah yang membuat perbuatan itu, ataupun yang khalik bagi perbuatan itu Allah Ta'ala. Allah yang mencipta gerak jari, dan Allah juga yang mencipta gerak cincin. Allah yang mencipta gerak cincin. Allah yang mencipta gerak cincin. Hak ni payah sikit nak. Boleh senang je nak faham, nak terima telang bulat gitu senang je. Tapi macam mana kita kata, kalau orang memikir lagi lah, dia kata, dah guana. Cukuplah Tuhan buat gerak jari aja, gerak cincin Tuhan tak payah buat lah. Cukup Tuhan buat gerak jari sudahlah. Gerak cincin Tuhan tak payah buat lah, sebab gerak cincin ni ada pada jari. Bila jari Tuhan buat dah gerak, cincin ikut gerak lah. Tengok sini. Kalau ikut memang ada rasional juga dah. Dah Tuhan buat dah gerak jari, gerak cincin dia tak payah Tuhan buat dah, sebab ikut turut bergerak. Di sisi ahli sunnah, ini pemahaman tauhid yang betul ni membawa kepada kita tidak terlepas dengan ingat pada Allah Ta'ala dan mentauhidkan pada setiap af'al. Gerak jari ni jelas bahawa Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita. Kita mentawajuhkan keinginan untuk gerak jari. Allah mencipta pergerakan jari. Pada berlaku pergerakan jari tu ada iradat kita. Dia panggil iradat juz'iyah.
Itu pemahaman kasbun lah. Ada usaha kita. Tapi yang mencipta perbuatan itu ialah Allah. Dah pada gerak cicing ni, gerak cicing pun Tuhan buat. Macam mana begitu? Andai kata Tuhan tak buat gerak cicing ni, maka tak akan tergerak cicing dengan maksud apa? Jari saja gerak. Dah cicing jadi hilang. Atau cicing berat sampai tak terangkat jari. Nampak? Cicing jadi tak ada. Ataupun dengan maksud berat sangat cicing tak terangkat jari. Atau jari tak boleh nak angkat lah. Tu payah sikit nak faham sebab apa? Sebab pada sistem adatnya, benda gitu orang panggil luar pada adat. Luar pada adat. Tapi berlaku tak? Boleh berlaku. Sebab itu, kalau kita fikir secara logik, memang apabila kita nak gerak jari, kalau Tuhan tak izin supaya bergerak, tak bergerak. Maka bila tak bergerak jari, tak bergerak cicing gerak lah. Boleh tak jari tak bergerak, cicing bergerak? Oh, boleh sangat. Allah Ta'ala bergerakkan cicing saja. Jadi, nak menyatakan di sini bahawa walaupun cicing ada pada jari, Allah Ta'ala boleh menggerakkan cicing tanpa bergerak jari. Tuhan boleh je buat gerak cicing. Tembuh gini. Macam magic kan, biasa tengok magic. Tembuh jari. Apa nama ni? Besi ni boleh tembuh. Allah Ta'ala buat. Ada apa dah? Jadi nampak. Jadi di situ, sebab itu pahaman akidah betul ni, dia tak berlari dengan hukum akal. Dia tidak akan lari hukum akal. Tidak akan lari dengan hukum akal. Okey. Kemudian katanya fa innaha tabi'atun. Kita berhenti situlah untuk malam ini. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Jazallahu anna. Subhana rabbika rabbil izzati. Wassalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.